Ni sebab Abang Mak ni, Abang Mak. Bertepiah dah. Ke mana? Ada Abang Mak bertepiah, tak ada satu dari kakak. Mampu hamnu malam ni. Ada kawan rahmati Allah, saya selaku pengerusi menyebut persilakan yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS Pusat. Kepada Tuan Haji Muhammad Sabu dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang amat berhormat Mursyidul Am Menteri Besar Negeri Kelantan, yang dikasihi timbalan pengurusi Parti DAP yang berhormat Dr. Tan Sin Gyo, yang berhormat Datuk Husham Musa, Naib Presiden PAS, yang berhormat Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Saudara Taqiyuddin Hasan, Timbalan Setiausaha Agung, yang berhormat Datuk Wan Rahim, yang di-Pertua PAS Kawasan Kota Baru Ahli Parlimen, seluruh ahli-ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Putrajaya bermula di sini. Memang langkah yang paling baik dimulakan langkah untuk menguasai Putrajaya daripada Kota Baru Kelantan. Dalam sejarah politik Malaysia, rakyat Kelantanlah mendahului rakyat negeri lain di sudut membuat perubahan. Ketika rakyat negeri lain terpinga-pinga dengan kemerdekaan yang dicapai tahun 57, tahun 59, Kelantan telah memilih PAS untuk memerintah. Negeri-negeri lain terpinga-pinga dengan kapal layar, Kelantan telah memilih bulan bintang. Dacing menyinari, menguasai kerajaan dengan begitu hebat. Tahun 90, sekali lagi, PAS dan juga rakan-rakannya daripada 46 menguasai negeri Kelantan. Ia keseorangan menghadapi bahtera kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan Putrajaya, sebelum itu Seri Perdana, dipimpin oleh orang Melayu. Sama ada Perdana Menterinya bernama Mahathir Mohamad, Najib Abdullah Ahmad Badawi, Najib Abdul Razak, kesemuanya Melayu beragama Islam. Mereka ini sayang kepada Melayu. Perjuangan mereka UMNO, United Malay National Organization. Tanda mereka sayang kepada orang Melayu. Di negeri Kelantan, 95% penduduknya Melayu. Bila PAS dan Angkatan Perpaduan Ummah memerintah Kelantan, semua wakil rakyatnya Melayu. UMNO yang sayang Melayu seksa rakyat Kelantan. Pada waktu itu mereka nafikan bantuan baja.
Berhempas pulaslah negeri miskin Kelantan ini untuk menyediakan baja kepada rakyatnya. Alhamdulillah, adu domba, serangan media, bertubi-tubi. Pilihan raya tahun 95, kekal kita memerintah Kelantan. Tak lama selepas itu, sahabat kita 46 meninggalkan kita. Kita pula hadirin sekalian, di negeri-negeri lain, bantuan atau pinjaman air dikira geran, Kelantan dikira hutang. Isu itu dimainkan, Kelantan gagal menyelesaikan masalah air. Kelantan tidak dapat menyediakan pekerjaan. Rakyatnya terpaksa berhijrah keluar negara, keluar negeri. Datang pilihan raya tahun 95, rakyat Kelantan setia dengan Parti Islam se-Malaysia. Mereka terus lagi menyerang Kelantan, negeri yang majoriti orang Melayu. Mereka sayang kepada orang Melayu. Sebab itu mereka menyerang Kelantan. Maka hadirin sekalian, tahun 98 berlaku reformasi. Anak-anak muda bangun menolak cara pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional. Kuku besi, tidak menghormati kehakiman. Maka hadirin sekalian, pilihan raya tahun 99 kita menang dengan besar. Hadirin yang dihormati sekalian, muncul Perdana Menteri baru yang mencari Syafi'i, menggali Al-Quran dan hadis. Bagus slogannya itu. Tetapi beliau tidak dapat membuat perubahan apa-apa. Kerana UMNO sudah ditimpa penyakit parah yang amat dahsyat. Rasuah dan penyelewengan. Walaupun dihadapkan Eric Chia ke mahkamah, dihadapkan Sitah Gadam, tetapi akar umbi rasuah tak dapat dihadapi. Pemerintahan Datuk Abdullah Badawi memang agak cemerlang dan menang dengan besar. Kelantan kekal di tangan PAS pada waktu itu. Kemudian hadirin sekalian, oleh kerana 4 negeri hilang, maka hadirin sekalian, Daulah Badawi terpaksa pergi. Sekarang tinggallah Perdana Menteri baru yang begitu hebat, Perdana Menteri Wasatiyah. Tanda Wasatiyah sederhananya, dia hidup begitu sederhana. Bil airnya tak banyak sebulan, 30,000 aja. Cincin yang dipakai istrinya murah, hanya dibeli di Pekan Golok 24 juta. Beg tangannya barangkali dibeli di Rantau Panjang, harganya tak mahal, 177,000. Itulah lebih kurang kehidupan wasatiyah Perdana Menteri yang ku kasihi. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat sejak daripada dulu, khasnya selepas pentadbiran Tun Hussein On, rasuah penyelewengan makin tahun makin menjadi. Bocor sana sini diterangkan oleh kita dalam ceramah, surat khabar Harakah, kemudiannya datang surat khabar Keadilan, surat khabar Roket. Kita beri berbagai-bagai penerangan bagaimana hadirin sekalian, orang membeli kapal terbang. Kita beli kapal terbang, tak boleh bawa balik. Daripada saya masuk parlimen tahun 90, keluar parlimen tahun 2004, nak masuk semula tahun 2012, kapal terbang yang dibeli tak dibawa balik. Kapal terbang Skyhawk daripada Amerika, jenis beli tak tengok. Berapa ratus juta wang negara kita hilang. Kita ceritakan, rakyat kurang peduli. Menteri Pertahanan pun tidak letak jawatan. Kita cerita hal kapal selam. Kapal selam hadirin sekalian yang begitu mahal. Dan orang yang berkira beli kapal selam dapat pula 500 juta. Lebih dahsyat lagi, melibatkan pembunuhan Altan Tuya
yang menjadi orang tengah yang mengutip komisen. Kita terang, kita cerita, rakyat kurang ambil peduli. Kita cerita hal penyelewengan, hilangnya wang di PKFZ, Pelabuhan Kelang Free Trade Zone, lebih 8 bilion wang negara kita hilang. Rakyat kurang peduli. Kita cerita kapal perang, orang beli, kita beli 1.000 juta. Orang beli 1.000 juta, kita beli 6.000 juta. Markup lebih 5.000 juta. Kita cerita teropong, orang beli 1.900 ringgit, kita beli 26.000 satu. Ceritalah apapun, rakyat tak faham. Sampailah cerita lembu, baru rakyat faham. Sebab lembu dia tengok hari-hari. WJP 6265 halang kereta minta alih. WJP 6265. Lembu baru rakyat faham. Sekarang bila dia naik kereta daripada Kota Baru pergi Pasir Putih, lembu lintah. Dia kata kacau Syahrizat ni. Dia sebut Syahrizat, artinya dia faham. Bila dia tengok lembu gemuk, cantik oleh, dia kata, lembu ni cantik macam Syahrizat. Saya nak kaitkan di sini, rakyat faham hal lembu. Betul ke tak? Sebab lembu makanan mereka, mereka tengok hari-hari bagaimana 250 juta dihabiskan kepada satu syarikat yang CEO-nya tak pandai hal lembu. CEO NFC itu orang Kelantan. Namanya Datuk Saleh. Di Sirim, orang gelar dia Saleh Budu. Kerana dia PhD dalam bidang penyelidikan budu. Dia adalah bos kepada isteri saya di Sirim. Dia bukan mahir dalam bidang pertanian ini. Beri 250 juta kepada syarikatnya. Dia pelihara lembu, lama untung, dia beli kondo. Ahli-ahli parlimen dalam parlimen hentam dia kerana beli sebiji kondo. Dia buat sidang akhbar. Dia kata bukan saya beli sebiji, saya beli 2. Diselidik lagi oleh Rafidi Ramli dan rakan-rakannya. Akhirnya terdedahlah bagaimana wang dibelanjakan, wang rakyat. Saya simpati kepada Kak Jad. Saya simpati kepada Ketua Wanita UMNO. Sebab kes ini rakyat faham. Kes lain lebih teruk. Tapi rakyat tak faham. Lembu tak boleh sembunyi. Inilah masalah Kak Jad hadapi. Tun Mahathir Mohamad minta dia letak jawatan. Timbalan Ketua Wanita, Datuk Kamalia. Dia kata kami wanita UMNO pergi ke mana pun, orang panggil kami wanita lembu. Hadirin sekalian, sebab itulah Datuk Kamalia minta supaya Syahrizat berhenti daripada Ketua Wanita. Tun Mahathir Mohamad pula minta dia berhenti daripada menteri. Artinya rakyat faham bagaimana penyelewengan wang menternak lembu ini. Sebelum ini hal perwajar rakyat faham ke tidak? Hal kapal selam faham ke tidak? Hal PPRT faham ke tidak? Faham tapi kurang. Yang ni tak boleh sembunyi. Hadirin yang dihormati sekalian, begitulah bocornya perbelanjaan negara kita. Sebab itu kita lihat kebocoran ini tak dapat disekat lagi. Dalam masa 12 tahun lebih kurang, wang dilarikan daripada Malaysia berjumlah 1.077 trilion. Orang bacok tahu tak trilion tu banyak mana? Tahu? Kamu biasa tengok samas ria 10 ringgit, ratus ribu. Ratus ribu tak pernah tengok. Juta pernah tengok? Tak pernah. Bilion? Lagi tak tengok. Trilion. Orang kampung bila dia pergi Mekah, orang kata ramai dah orang tahu ni. Allah ramai. Laksa. 1 trilion ni bukan laksa. Mi, bihun, makroni.
Ini wang yang dilarikan keluar. Seorang penulis. Sampai sekarang Dr. Mahathir tak saman penulis itu. Dia mengatakan zaman Tun Mahathir Mohamad memerintah, wang hilang lebih 100 bilion. Kemudian bocor 1 tahun lebih daripada 20 bilion. Bocor macam tadilah. Orang beli teropong 1,900, kita beli 26,000. Ini jenis-jenis bocor. Hadirin yang dihormati sekalian, negara kita diambang bankrupt. Tadi Dr. Tan Sing Gyo beritahu, hutang negara dengan kemampuan kerajaan hanya selisih 2% saja lagi. Hanya 2% lagi tinggal. Sebab itu Idris Jala mengatakan Malaysia mungkin bankrupt 2019. Ada ahli ekonomi lain mengatakan mungkin bankrupt 2015. Katalah pilihan raya tahun ini 2012. Barisan Nasional menang dan kuasai Putrajaya. Na'udzubillah. Minta simpang. Katalah BM menang. 2015 takdir kata Malaysia bankrupt. Pilihan raya 2016 UMNO beri saja pada kita. Mu nak jadi menteri Mak Sabu? Ambil. Ambil. Datuk Usha, mu nak jadi apa? Ambil. Kemudian hadirin sekalian, waktu itu kalau betul-betul bankrupt, UMNO beri saja kepada kita. Betul atau tidak? Sebab itu slogan Pakatan Rakyat, ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Kenapa kita guna slogan ubah sekarang? Jangan terlambat. Malaysia ini boleh diselamatkan lagi. Kalau tidak, hadirin sekalian, kemungkinan lepas pilihan raya ini, kalau Malaysia bankrupt, tuan-tuan akan lihat negara bankrupt. Tuan-tuan lihat tak sekarang ini berlaku di mana? Nampak tak? Greece dan Ireland. Greece sebuah negara yang maju, mampu buat sukan Olimpik. Malaysia pun belum mampu. Stadium tak cukup, kolam renang tak cukup, permainan padang tak cukup, permainan-permainan sukan air tak cukup. Malaysia belum mampu buat sukan Olimpik. Greece mampu, maju hebat. Lepas sukan Olimpik, ekonominya menjunam, akhirnya bankrupt. Sekarang Perancis tolong, Jerman tolong, England tolong, sudah lebih 200 bilion euro dimasukkan, tak pulih lagi daripada bankrupt. Mau atau tidak Malaysia menuju bankrupt? Mau ke tak? Kalau mau, bagi BM menang. Hadirin yang dihormati sekalian, perangai pemimpin negara tidak berubah. Yang kaya ditolong, yang miskin tetap kena tindas. Kita lihat ketika keuangan negara tidak begitu baik, saham emas kerajaan beli semula daripada Tajuddin Ramli. Pasarannya waktu itu dalam lengkungan RM6 atau tak sampai. Kerajaan beli dengan harga RM8 untuk menyelamatkan Tajuddin Ramli. Tahun ini, minggu lepas, berita keluar lagi dahsyat. Tajuddin Ramli dan syarikatnya yang berhutang lebih daripada 589 juta. Kerajaan Najib Tun Razak hapus kira, write off hutang Tajuddin Ramli. Sebaliknya, pelajar yang pinjam PTPTN, ni saya bawa surat ni, berhutang RM5,250. Dibawa ke mahkamah, didakwa. Kalau tak boleh bayar, boleh diisytihar bankrupt. Paspornya mungkin dirampas, tak boleh sambung belajar di luar negara. Hutang banyak mana? RM5,250. Tajuddin Ramli hutang banyak mana? 589 juta dihapus kira, 5,000 tak boleh hapus kira. Zalim atau tidak pemerintah ini? Zalim atau tidak? Nak sokong lagi BN?
Sokong. Biar mampu habis kita. Hadirin sekalian. Sebab itulah para pelajar akan membuat himpunan besar di Putrajaya pada bulan April ni, 14 hari bulan. Di antaranya mereka akan menuntut kalau korporat macam Tajuddin Ramli, kamu boleh hapus kira. Kenapa tak boleh hapus hutang pelajar-pelajar kita yang pinjam untuk belajar? Setuju atau tidak hapus hutang para pelajar ini? Siapa anak tuan-tuan yang ambil pinjaman PT-PTN? Angkat tangan. Tu dia. Orang Kelantan ni memang cerdik. Di universiti itu penuh dengan orang Kelantan. Daripada dulu sampai lah ni orang Kelantan ni cerdik. Sebab dia makan budu. Hadirin yang dihormati sekalian. Kita lihat pula sekarang ini di sudut jenayah. Makin hari makin teruk. Kanak-kanak dibunuh di sana, dibunuh di sini. Di Rogo dibunuh. Bermacam-macam perkara. Pasukan keselamatan perlu mempunyai pegawai dan bertindak dengan cekap. Rakyat akan bersama untuk memerangi jenayah. Apa yang kita lihat sekarang ini, pasukan keselamatan digunakan lebih banyak untuk tumpu lawan parti pembangkang. Betul ke tak? Sepatutnya untuk lawan jenayah, kita berganding bahu. Bukan nak lawan mana-mana parti politik. Inilah yang kita lihat tersalah urus yang berlaku kepada terutama dalam Kementerian Dalam Negeri. Siapa yang menguasai pasukan keselamatan? Sekarang terdedah dipercakapkan secara umum dalam website, yaitu Polis Diraja Malaysia dikuasai oleh mafia dalam negeri dan antarabangsa. Pernah Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Johari Baharom, beliau pernah mengatakan OCPD ditukar ke sana, OCPD dibawa ke sini. Bukan kuasa, bukan aman, tapi ada kuasa gangster mafia di belakang yang menguasai Polis Diraja Malaysia. Mau tak kita hapuskan mafia-mafia ini? Kita mesti selamatkan Polis Diraja Malaysia. Beberapa orang pegawai tinggi polis sedia bekerja sama. Mungkin bekas pegawai-pegawai tinggi polis ini diantaranya akan menjadi calon parti-parti dalam Pakatan Rakyat, insyaAllah. Kita akan dedahkan Copgate, skandal yang melibatkan diantaranya bekas ketua polis negara dan pendakwa sekarang ini, yaitu Gani Patail. Dan kita mendesak dengan segera kerajaan tubuh Suruhanjaya menyiasat Copgate skandal polis sekarang ini. Setuju atau tidak? Kita mesti selamatkan anggota polis yang ramai, yang berkhidmat dengan baik, tetapi di peringkat atas dikuasai oleh mafia di Malaysia ini. Hadirin yang dihormati sekalian. Sebab itu kita lihat beberapa orang pegawai tinggi, termasuk yang disebut oleh Datuk Usham tadi, Datuk Ramli dan lain-lain bersedia untuk bekerja sama menerangkan bagaimana keselamatan Malaysia seolah-olah di-hijack oleh mafia. Pernah berlaku di Colombia, pernah berlaku di negara-negara Amerika Latin. Bagaimana hadirin sekalian, keselamatan negara dikuasai oleh tauke-tauke dadah. Cara yang lain nak selamatkan ini semua dengan tukar pemerintah pilihan akan datang. Boleh ke tidak? Kita lihat bagaimana peguam negara bekerja. Baru-baru ini, bila kes yang melibatkan 250 juta NFC, CEO-nya dibawa ke mahkamah. Peguam negara minta ikat jamin RM5,000. Kes yang melibatkan berjeratus juta, ikat jamin RM5,000. Sedangkan saya tak mau banding kes orang lain. Kes saya, kes penafsiran sejarah Hal Bukit Kepong. Saya kata yang berjuang lawan British itulah hero. Yang pertahankan British, siapa nak mengaku hero, ikutlah. Hanya beza penafsiran sejarah.
Akhirnya dibawa ke mahkamah. Tuan-tuan tahu Peguam Negara minta kes saya ikat jamin 50,000. Setelah peguam kita berhujah, turun menjadi 15,000. Tetapi kes yang melibatkan NFC, bila pendakwa minta 5,000, Peguam Negara, hakim mengatakan tak boleh, ini kes besar. Hakim memutuskan 50,000. Nasib baiklah ada hakim yang berwibawa. Inilah pentadbiran undang-undang dalam negara kita. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saudaraku yang dihormati sekalian. Daripada itu semua kita melihat bahawa kita mesti berusaha menuju ke Putrajaya. Kita akui kerajaan yang kita perintah ada kelemahan. Ada ke tidak? Ada. Kerajaan Kedah ada kelemahan. Kerajaan Pulau Pinang ada kelemahan. Kerajaan Selangor ada kelemahan. Tetapi laporan audit negara menunjukkan 4 negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat jauh lebih baik menjaga keuangan daripada negeri diperintah oleh Barisan Nasional. Kelantan dipuji oleh audit negara. Kedah dipuji oleh audit negara hal tenda balak. Pulau Pinang hal cekak pengurusan dan lawan rasuah tiga. Selangor hal jimat belanja dan mengurus keuangan yang banyak. Tak ada negeri di bawah BN yang dipuji oleh audit negara. Bila mereka tak boleh lawan di sudut hujah, ekonomi, pentadbiran, dia lawan di sudut perkauman. Inilah yang dimain sekarang. PAS alat DAP. Kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Biro Tata Negara bergerak ke negeri-negeri. UMNO jahat, UMNO rasuah, UMNO menyeleweng. Tapi kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Pegawai-pegawai kerajaan misal terbaik pun menangis terisak-isak. Hei, kalau UMNO kalah, siapa yang menang? Datuk Warahim dulu lawan bagi pihak PAS. UMNO siapa dia? Siapa dia calon UMNO? Siapa dia? Lawan Kota Baru? Zaid Ibrahim. Kau Fahmi? Tak apalah. Wan Rahim calon PAS. Lawan dengan Datuk Fahmi Saleh. Fahmi lawan Rahim. Yang menang singgil. Pelik ke tak? Pelik ke tidak? Bila UMNO lawan PAS, UMNO kalah, yang menang PAS. DAP mengalahkan MCA. Betul ke tak? Politik adalah persepsi. Ini yang ditaburkan. Tetapi di sudut khianat Melayu, memang UMNO. Tahun 99, orang Melayu ni kita. Kita menang 27 parlimen. Ketua Perbankan Ustaz Faldino. Apa yang UMNO hukum pada orang Melayu? Dinafikan penambahan kerusi di Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis. Sepatutnya kita boleh tambah 10 hingga 15 suara Melayu banyak di parlimen. Tapi UMNO khianati orang Melayu, mengurangkan suara Melayu dalam parlimen. Betul ke tidak? Pulau Pinang sekarang Cina memerintah Lim Guan Eng. Betul. Cina, Lim Guan Eng. Kau sukun dulu Jawa. Memanglah kerajaan Pulau Pinang anti-Islam. Betul tak kerajaan Pulau Pinang Lim Guan Eng anti-Islam? Betul. Tahun pertama dia ambil alih, Ko Sukun peruntukan kepada agama Islam 12 juta. Lim Guan Eng anti-Islam, dia beri peruntukan 20 juta. Tahun kedua, anti-Islamnya meruak-ruak. Dia tambah lagi peruntukan kepada agama Islam 24 juta. Tahun ketiga, bencinya kepada Islam tak dapat dilindungi lagi. Dinaikkan peruntukan kepada agama Islam 33 juta. Tahun keempat, Lim Guan Eng memang tak suka pada Islam. Dia beri peruntukan kepada agama Islam 63 juta. Faham ke tak saya cakap terbalik ni? Faham ke tak? Kalau tak faham, balik duk jelilah senang.
Lim Guan Eng anti-Islam. Siapa hafal Quran, dia beri allowance pula kepada mereka. Padan muka orang Melayu. Tak sempat ke disko, tak sempat berhibur. Hafal Quranlah kamu. Karena Lim Guan Eng beri allowance kepada orang yang hafal Quran. Jahat ke tidak Lim Guan Eng? Inilah jahat. Hak baik, UMNO baik. Bela Melayu. Ganti beasiswa dengan pinjaman. UMNO baik. Bela Melayu. Sekat bantuan sekolah agama rakyat. UMNO baik. Bela Melayu. Hapus tulisan Jawi. Ganti dengan tulisan Rumi. Padan muka kamu. UMNO baik. Tanah reserve Melayu dulu 3 juta hektar British tinggal. Sekarang tinggal 1,7 juta hektar. Baiknya UMNO. UMNO baik. Bank Bumi Putra hilang. Sekarang tinggal CIMB. Cina, India, Melayu, Bengali. Dulu ada bangunan UMNO. Bawah Bank Bumi, atas pejabat UMNO. Bawah Bank Bumi, atas pejabat UMNO. Betul ke tak? Rupanya dia tebuk lubang, dia curi duit daripada atas. Lingkup satu bank. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, melihat kepada kerosakan yang berlaku ini, bolehkah rakyat bernaung lagi di bawah Barisan Nasional? Boleh ke tidak? Boleh tak kita ambil alih Putrajaya? Boleh, dengan syarat pilihan raya bersih. Daftar pemilih di negeri Selangor terlalu kotor. Parlimen Subang, penambahan pengundi 35%. Parlimen PJ Utara yang sempadan dengannya, penambahan pengundi 7%. Ada 9 parlimen, penambahan pengundi melebihi 20%. Ini luar biasa. Kad pengenalan merah sebelah pagi, petang kad pengenalan biru. Saya sebut kepada wakil rakyat Selangor kita, kalau jumpa orang Bangladesh, tolong angkat tangan. Mungkin dia pengundi kamu. Kalau pilihan raya kotor, boleh tak kita ambil alih Putrajaya? Boleh ke tidak? Oleh itu NGO bersih akan buat pengumuman tidak berapa lama lagi untuk kita berhimpun dalam Bersih 3. Boleh? Tunggu. Tok Janggut kita akan buat pengumuman. Datuk Samad Said. Setelah mereka lihat dan mereka kaji lagi sekarang, dan kalau diumumkan pada 2 hari bulan nanti, tuntutan 8 perkara Bersih 2 tak ditunaikan ataupun berlaku lebih banyak keliru, maka tidak teragak-agak Bersih akan buat Bersih 3. Kita akan menyokong atau tidak? Kita akan menyokong atau tidak? Sebab kita nak ambil alih Putrajaya melalui pilihan raya. Kalau kita ambil alih Putrajaya melalui pilihan raya, kita negara yang kedua dalam dunia. Yang pertama India, yang kedua Malaysia, insya-Allah. Kalau Malaysia, Pakatan Rakyat ambil alih Putrajaya melalui pilihan raya, mesyuarat pertama parlimen, saya akan cadangkan supaya bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak dihadiahkan Nobel Prize yang berpusat di Norway. Setuju atau tidak? Kita nak dia jadi ketua pembangkang yang baik selepas itu. Hadirin yang dihormati sekalian, pilihan raya yang adil amatlah penting. Media yang adil amatlah penting. Ini yang perlu kita bertindak daripada sekarang. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pilihan raya dekat. Persiapan kita kena lengkap. Semangat pertolongan daripada ahli dan penyokong penting. Saya nak tengok malam ini, tuan-tuan nak beri sumbangan banyak mana. Saya lancarkan kutipan derma pada malam ini. Ini pembuka semangat kita ke Putrajaya. Para petugas diminta bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan kepada perjuangan kita. Saya bagi pihak
yang menganjurkan program pada malam ini. Putrajaya bermula di sini. Mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah kasiran, di atas segala derma sedekah jariah yang tuan-puan telah sumbangkan selama ini, yang sedang tuan-tuan sumbangkan sekarang, dan tuan-tuan akan sumbangkan pada masa yang akan datang. Segala sedekah jariah yang tuan infakkan, puan infakkan, semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para petugas diminta bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan. Dan saya yakinlah dengan kehadiran pada malam ini, kita yakin penuh Kelantan akan kekal ke tangan Pakatan Rakyat. Boleh? Boleh ke tidak? Dan Putrajaya idaman kita bukan teringin sangat nak pegang, melainkan nak buat perubahan supaya kita dapat tegakkan negara berkebajikan. Boleh? Setakat inilah ucapan saya hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.